Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidna ilman nafi'a warzuqna fahman nabi. Nawaitu ta'alluma wa ta'lin wa tazkur wa tazkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wa hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah pada malam ini insyaAllah kita akan teruskan lagi pada pembacaan matan Sulan Munawwaraqi fi ilmi mantiqi. Iaitulah malam ini insyaAllah kita akan khatam pembacaan matan Sulan. Semoga-moga pada malam ini adalah malam, kita katakan malam Sabtu, hari Jumaat malam Sabtu. Dekat kampung saya ni alhamdulillah hujan. Kita memohon kepada Allah agar supaya keberkatan pengarang ini Syekh Abdul Rahman Al-Akhdari terpancar dan juga kita mendapat barakah ataupun sepihan daripada kealiman, kewalian, keulamaan daripada Syekh Abdul Rahman Al-Akhdari Al-Mantiqi radhiyallahu taala anhu. Jadi insya-Allah kita sambung lagi pada fasal yang terakhir. Fasal yang terakhir ataupun bab yang terakhir adalah aqsamul hujjah. Aqsamu hujjah. Baik. Kita berhenti seketika ada ni azan sembahyang isyak. Ini. Jom dia. Nak cerita. Nak cerita. Nak cerita. Allah Akbar. La ilaha illallah Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallifu rahimahullahu subhanahu wa ta'ala. Jadi insyaAllah kita akan masuk pada fasal yang terakhir, iaitu aqsamul hujjah.
Qala muallifu rahimahullah, aqsamul hujjah wa hujjatun naqliyatun aqliyah aqsamu hazihi khamsatun jaliyah. Aqsamu hazi khamsatun jaliyah. Khatabatun sya'run wa burhanun jadal wa khamisun safsatatun nilta amal. Ajalluha burhanun ma ullifa min muqaddimatin bil yaqini taqtarin min awwaliyati musyahadati mujarrabati mutawattirati wa hadasiyati wa mahsusati fatilka jumlatu yaqiniyati wa fi dilalatil muqaddimati ala natijati khilaqu ati aqliyu aw adiyu aw tawalladu aw wajibun wa awwalu muayyadun. Bismillahirrahmanirrahim. Aqsamul hujjah, bermula ini itu pembahagian dalil ataupun bermula ini itu pembahagian hujjah. Pada perbahasan ini insya-Allah musannif akan menjelaskan tentang dalil-dalil ataupun pembahagian yang dikatakan dalil ataupun hujjah. Wa hujjatun naqliyatun aqliyah aqsamu hazi khamsatun jaliyah. Bermula dalil, wa hujjatun, bermula dalil itu naqliyatun, itu ada kala naqliyah, aqliyah dan ada kala aqliyah. Aqsamu hazi khamsatun jaliyah, bermula pembahagian ini mana? Ini aqliyah. Itu 5 lagi yang zahir, jaliyah lagi yang zahir. Maka di dalam bait ini musannif apabila membicarakan tentang dalil naqliyah, maka dalil naqliyah dia bersumber ataupun dalil naqliyah ini bersumber daripada Al-Quran. Kemudian Al-Quran dan juga hadis dan juga ijma' para ulama. Itu yang dikatakan dalil ataupun hujjah daripada naqliyah. Kemudian dalil aqliyah ia bersumber daripada akal. Yang mana daripada akal ini akan terbahagi kepada 5 ciri-ciri ataupun 5 pembahagian di sisi para ulama munatiqah ataupun para ulama mantiq. Maka hujjah dia berpecah kepada 2, ada yang dikatakan hujjah naqliyah dan ada yang dikatakan hujjah aqliyah. Kalau hujjah naqliyah maka ia bersumber daripada Al-Quran, hadis dan juga ijma' para ulama. Kemudian kalau hujjah daripada aqliyah, dia bersumber daripada akal yang mana ia akan dibahagi di sisi para ulama mantiq daripada 5 pembahagian. Maka insya-Allah akan dibicarakan nanti. Khatabatun syi'run wa burhanun jadal wa khamisun safsatatun nilta amal. Khatabatun syi'run, bermula yang pertama. Yang pertama mana? Itu khatabah. Bermula yang pertama daripada 5 pembahagian dalil naqal itu khatabah. Syi'run, bermula yang kedua itu syi'run. Wa burhanun, dan bermula yang ketiga itu burhan. Dan yang keempat jadal. Yang kelima safsatah. Safsatah. Nilta amal, engkau capai akan amal, akan cita-cita. Baik. Maka di dalam bait ini musannif akan terangkan kepada kita dalil ataupun hujjah daripada dalil akal, dia terbahagi kepada 5 pembahagian.
Yang pertama dipanggil khatabah ataupun khita ataupun khutbah, sama je. Yang kedua adalah syi'run. Yang ketiga adalah burhan, yang keempat jadal, dan yang kelima adalah safsatah. Maka 5 ini adalah pembahagian daripada hujjah naqliyah. Hujjah naqliyah. Kalau khatabah itu adalah safsatah. Khatabah itu adalah kias-kias, yang mana kias itu dia tersusun daripada beberapa muqaddimah yang makbul, yang diterima. Ataupun khatabah, dia kias-kias yang tersusun daripada beberapa muqaddimah yang makbul, yang mana yang timbul daripada seseorang yang kita katakan mutakallim, yang bercakap kita percaya ataupun kita yakin. Contoh wali Allah, ataupun kita katakan beberapa muqaddimah secara zanniyah, ataupun bila mana seseorang itu berkata atau bertutur ataupun si mutakallim bercakap beberapa muqaddimah, maka daripada muqaddimah itu kita berasa ataupun kita dengan zanniyah kita dengan i'tiqad kita kuat mengatakan orang itu bertutur dengan benar, dengan betul. Contoh kita kata seorang yang berkata saya mendapat bunga. Contoh, si mutakallim yang bertutur dia mendapat bunga, maka di tangan si petutur itu ada bunga. Kita tidak mengenali si petutur ini. Si mutakallim ini kita tidak mengenali. Kita tidak mengenali, tapi melalui muqaddimah ataupun kias-kias muqaddimah yang dia susun ataupun yang dia ucapkan, maka kita yang mustami' ini mendengar dan kita melihat dia memegang bunga, maka kita katakan bahawa orang ini muqaddimah dia ataupun kias dia ataupun ucapan dia betul. Menurut zanniyah kita, apa yang dia ucapkan, maka ia dikatakan khitab ataupun khutabah. Baik, itu khutabah. Itu khutabah. Yang kedua syi'run. Apa syi'run? Iaitu kias-kias yang tersusun daripada beberapa muqaddimah, yang mana kias-kias yang tersusun daripada beberapa muqaddimah itu dia dapat kita katakan bila mana kita mustami' ini mendengar seseorang yang bertutur, kita berasa terhibur, kita berasa mengusik jiwa. Kita rasa mengusik jiwa, maka itu dikatakan syi'run ataupun syair. Syair. Samalah. Syair. Sama. Maka itu dikatakan syair. Seseorang mutakallim yang menyusun ataupun kias-kias yang mana tersusun daripada ucapan dia, yang mana melalui muqaddimah yang dia susun itu, kita ini sebagai mustami', maka kita merasa terhibur bila mana kita mendengar. Ataupun kita mengusik jiwa bila mana kita mendengar. Maka itu dikatakan syair ataupun syi'run ataupun syair. Banyaklah syair tu, boleh lihat dah lah syair-syair yang kita katakan dalam syair Melayu kita banyak. Kucing belang, ada 2-3 kucing berlari. Mana nak sama dengan si kucing belang. Gitu. Contoh dah tu, contoh. Banyak patung-patung dah. Maka bila mana kita mendengar, kita terhibur. Si mutakallim menyebut perkataan yang sebegitu, kita ini yang mustami', kita dengar maka kita terhibur. Maka itu dinamakan syi'run ataupun syair. Kemudian yang ketiga adalah burhan. Burhan adalah kias-kias yang mana kias itu tersusun dari beberapa muqaddimah, yang mana muqaddimah yang disusun oleh seseorang itu kita ini yakin. Yang mana yakin itu dia menghasilkan natijah yang sama yakin juga. Maka sebab itu
di dalam kitab-kitab ilmu tauhid ataupun kitab-kitab akidah, kebanyakannya musannif akan meletakkan wa burhanun. Maka wa burhanun ini adalah satu dalil yang sangat kuat. Bermakna apabila musannif mengatakan wa burhanun dan sekian-sekian, maka kita mengatakan itu adalah dalil yang sangat kuat kerana melalui pendalilan hujjah tentang burhanun, maka ia dikatakan satu dalil, satu hujjah yang sangat kuat yang mesti kita yakin melalui dalil yang diterangkan itu. Biasa dalam kitab-kitab Imam Syarqawi ataupun kitab yang lain, dia akan tulis wa burhanun. Itu menandakan bahawa dalil yang sangat kuat. Ataupun dalam kitab Matan Ummul Barahim, ibu segala dalil, barahim maksudnya dalil yang kuat. Ibu segala dalil yang kuat. Maksudnya di dalam Matan Ummul Barahim, barahim itu asal kata burhan. Maksudnya dalil yang sangat kuat ataupun ibu dalil. Sebab itu di dalam Matan Ummul Barahim, ini di antara matan yang sangat masyhur, bahkan ramai para ulama menghasilkan syarah dan juga hawashi berdasarkan matan-matan ataupun berdasarkan matan Ummul Barahim. Kerana apa? Kerana matan itu sangat padat, bahkan dalil yang dimuatkan di dalam matan itu sangat yakin dan sangat bagus dan sangat mesti kita katakan sangat kuat di dalam pendalilan ilmu akidah. Baik. Yang keempat, jadal. Jadal ni apa? Kias-kias yang tersusun daripada beberapa perkara yang mana perkara itu berbeza, yang mana tergantung tempat ataupun masa. Jadal ataupun jidal, dia ini kias-kias yang tersusun daripada beberapa jadal, kias-kias yang mana kias itu dia tersusun dari beberapa muqaddimah, yang mana muqaddimah itu sangat masyhur, dan muqaddimah yang masyhur itu biasanya berbeza tergantung daripada tempat, waqi' dan juga masa. Atau kita katakan sesuatu perkara ataupun sesuatu muqaddimah yang mana diterima di kalangan manusia atau di kalangan orang, atau kita katakan di kalangan musuh. Di kalangan musuh, maka itu dikatakan jidal. Ataupun kita katakan munazarah. Sama je tu, munazarah, jidal sama. Kerana jidal ini berlaku di antara dua pihak. Satu pihak di sebelah A dan satu pihak di sebelah B. Maka perdalilan jidal ini berlaku di dalam ilmu mantiq, yang mana kedua-dua ini menyusun natijah ataupun menyusun kias-kias, yang mana susunan kias itu dia itu daripada muqaddimah yang sangat masyhur, yang mana si pihak A dan si pihak B dia akan menyusun dan mencari dalil-dalil yang mana boleh mengalahkan orang yang dia jidal ataupun orang yang dia munazarah. Semestinya orang si A dia mesti mencari satu dalil ataupun satu hujjah yang mana hujjah itu sangat terbaik, yang mana terbaik ini menurut mereka boleh mengalahkan si B. Maka itu dinamakan jidal. Maka apabila si B terkalah daripada si A, maka si B akan menerima hujjah si A. Maka itu dinamakan jidal. Maka ia tergantung dengan masa dan juga tempat. Bergantung masa dan juga tempat. Jidal ini tidak berlaku pada semua perkara. Tidak berlaku pada semua masa. Pada perkara-perkara yang sangat penting, yang memerlukan hujjah, yang memerlukan pendalilan yang membuktikan salah satu benar dan salah satu salah, maka ia memerlukan kepada hujjah jidal. Seperti mana ulama-ulama yang dahulu, yang berlaku dahulu, seperti mana kisah di antara ulama-ulama kalam, mereka ini menjadikan hujjah jidal salah satu senjata. Kerana apa? Kerana orang-orang
kita katakan falsafah, mereka ini kuat dengan jidal. Maka para ulama mantik kita di kalangan Imam Ghazali dan beberapa ulama yang lain, mereka menyusun beberapa mukaddimah dan menyusun strategi untuk membalas secara jidal balik. Kadang-kadang secara kitabah, secara tulisan, kadang-kadang secara khitab, secara percakapan. Maka itu dinamakan sebagai jidal. Maka jidal ini diterima di dalam salah satu hujah yang ada di dalam ataupun yang ada di sisi para ulama mantiq. Baik. Yang terakhir, safsatah. Safsatah adalah kias-kias yang tersusun daripada beberapa mukaddimah. Yang mana mukaddimah itu berlaku waham ataupun dusta. Safsatah, kias-kias yang tersusun daripada beberapa mukaddimah, yang mana mukaddimah itu sangat diragukan dan juga berlaku unsur penipuan. Contoh kita katakan, ataupun kita kata ini mayat. Bermula ini mayat, kita katakan. Ataupun kita kata ada sebuah gambar, yang mana kedua gambar itu dia dilihat di atas dinding. Dia kata ini adalah kuda. Ini adalah kuda, dia kata. Dia kata ke gambar tu. Dia menunjuki bahawa gambar itu adalah zahirnya kuda. Padahal itu gambar sahaja. Maka muqaddimah ataupun kias-kias yang tersusun daripada si mutakallim yang menunjuki pada gambar itu, maka itu dikatakan dusta dan dikatakan waham. Kerana apa? Gambar bukannya kuda, itu gambar saja. Bukan zahir kuda, gambar. Maka sebab itu dinamakan safsatah. Maka dalil yang diterima, yang mesti ataupun dalil yang kita katakan menjadi hujah di kalangan para ulama mantiq adalah kita katakan antara dia adalah khitab, syair, burhan, jadal, safsatah ni antara dalil yang kita katakan sangat tidak digunakan. Tapi ia menunjuki kepada dalil yang lemah. Safsatah salah satu hujah yang menunjuki kepada dalil yang lemah. Burhan di antara dalil yang sangat kuat. Wa burhanun, contoh gitu. Ataupun jidal, salah satu medium ataupun salah satu tempat ataupun salah satu cara untuk melontarkan hujah, jidal. Ataupun syair, salah satu bentuk untuk melontarkan hujah, melontarkan cara bagaimana dihujahkan. Para ulama, antara dia kitab kita ini Matan Sulam, ini dalam bentuk syair. Maka ini merupakan salah satu hujah yang diterima pakai di sisi para ulama mantiq. Baik. Ajalluha burhanu ma ullifa min muqaddimatin bil yaqini taqtarin. Bermula yang tingginya. Ajalluha, bermula yang tertinggi. Mana tertinggi mana? Hujjah. Itu burhanun. Baik. Bermula yang tertinggi, ajalluha. Bermula yang tertinggi, burhanun. Itu burhan. Ma ullifa min, bermula dianya burhan. Itu barang-barang. Barang-barang. Ullifa min, yang disusunkan akan dianya barang daripada min muqaddimatin, daripada muqaddimah dengan yakin taqtarid, lagi menyertai ianya muqaddimah. Baik. Jadi di dalam bait ini, di antara hujah yang dibahagikan daripada hujah akal seperti khutabah, syi'run, burhanun, jidal, safsatah, yang paling tinggi hujah adalah burhanun. Burhanun.
Maka burhanun ni apa? Iaitu barang ataupun kias-kias yang disusunkan akan dianya kias-kias daripada muqaddimah-muqaddimah yang sangat yakin, yang mana ianya itu disertai muqaddimah yang yakin. Itu adalah burhan. Setiap hujah, setiap perkataan, setiap ucapan disertai perkara-perkara yang meyakinkan ataupun pendalilan yang meyakinkan, maka itu ya dikatakan burhan. Wa burhanun. Gitu. Maka hujah yang paling tinggi di antara khitab, syair, burhan, jadal, safsatah, yang paling tinggi ajalluha burhanun, iaitulah burhan. Baik. Min awwaliyati musyahadati mujarrabati mutawatiratin. Daripada yang awal-awal. Mana? Atau pada mana ni? Daripada awal-awal musyahadah, yakni diperlihatkan, dan mujarrabat, mutarattirat dan mutarattirat. Awaliyat ni apa? Min awwaliyati, daripada yang awal-awal musyahadah. Awaliyat ni adalah apa? Iaitu sesuatu yang dihukumkan oleh akal, tetapi dia ini melalui perantaraan yang memerlukan kepada daya fikiran. Contoh kita katakan, bermula langit itu di atas kita, dan bermula bumi itu di bawah kita. Maka ini dinamakan awwaliyatin. Sesuatu yang dihukumkan oleh akal, yang mana sesuatu yang dihukumkan oleh akal itu dia memerlukan kepada perantaraan daya fikiran. Contoh, bermula langit itu di atas kita, bermula bumi itu di bawah kita. Melalui ucapan mutakallim menyebutkan bermula langit itu di atas kita, maka ia memerlukan daya fikiran. Itu dikatakan awaliyat. Kita katakan, langit di atasku. Betul lah langit di atasku. Tunjuk langit, tengok langit. Kita memerlukan tengok. Bermula bumi itu di bawah kita, maka kita memerlukan lihat. Aku berpijak di atas bumi. Maka itulah dikatakan awaliyat. Yang mana sesuatu yang dihukumkan, ataupun perkara yang dihukumkan oleh akal, yang mana ia memerlukan perantaraan daya fikiran, memerlukan daya akal fikiran. Itu dinamakan awaliyah. Kemudian musyahadati. Musyahadati ni apa? Sesuatu yang kita memperdapatkan. Sesuatu musyahadati ini sesuatu yang kita dapatkan ataupun sesuatu yang kita memperdapatkan, iaitu dia ada persamaan ataupun persaing batin yang mana tidak memerlukan kepada fikir. Contoh kita kata lapar, haus, senang, gembira, itu dinamakan musyahadah. Dinamakan musyahadah. Ataupun berlaku di antara diri rasa. Itu musyahadah. Berlaku di antara diri rasa. Lapar, dahaga, kenyang, haus. Maka itu dinamakan musyahadah. Musyahadah. Kemudian mujarrabah. Apa mujarrabah? Sesuatu yang dihukumkan oleh akal. Sesuatu yang dihukumkan oleh akal, yang mana ia ada persaing
yang mana ia ada persain disertai dengan berulang kali. Contoh, bermula haramnya khamar. Bermula haramnya khamar itu dengan sebab adanya mabuk. Bermula haramnya sesuatu itu disebabkan adanya mabuk. Maka itu dinamakan mujarrabah. Mujarrabah. Sesuatu yang dihukumkan oleh akal, yang mana ia ataupun sesuatu yang dihukumkan oleh akal dan persain, dan ia itu berulang kali berlaku. Dihukumkan sesuatu itu haram, khamar. Kerana dihukumkan khamar itu haram kerana adanya mabuk. Itu berulang kali. Itu dinamakan mujarrabah. Baik. Mutarattirat. Sesuatu yang dihukumkan oleh akal, yang mana sesuatu itu disertai persaingnya secara mendengar. Contoh, kita kata kita ini mustami'. Kita mustami', pernah mendengar seseorang itu ataupun pernah mendengar adanya Imam Syafi'i, ataupun adanya Ka'ab di Mekah. Sebab apa kita mendengar adanya Imam Syafi'i, adanya Ka'ab di Mekah? Sebab apa? Sebab banyak orang yang bercakap tentang Imam Syafi'i dan Ka'ab. Itu dinamakan mutarattirat. Sesuatu yang dihukumkan oleh akal dengan sebab pendengaran. Ataupun kitabah, tulisan. Kita mendengar nama Imam Syafi'i. Kita tak pernah bertemu. Tidak pernah bertemu dengan Imam Syafi'i. Tapi kenapa kita kenal? Itulah melalui mutarattirat. Akal ini dihukumkan oleh sesuatu yang didengari. Sesuatu yang didengari. Wa haddasiyati wa mahsusati fatilka jumlatu yaqiniyati. Dan daripada hadasiyah, wa mahsusati dan mahsusat, fatilka jumlatu yaqiniyati, maka bermula demikian fatilka itu jumlatu yaqiniyat, itu jumlah yakiniyah. Hadisiyat ataupun haddasiyat itu adalah sesuatu yang kita hukum ataupun sesuatu yang dihukumkan oleh akal, ataupun ada persaing yang tidak bergantung kepada berulang-ulang takrir. Contoh, kita kata cahaya bulan. Bermula cahaya bulan itu hasil pantulan daripada cahaya matahari. Melalui cahaya bulan daripada pantulan cahaya matahari, maka dengan sangkaan ini kita sangat kuat. Melalui sangkaan cahaya bulan itu daripada pantulan cahaya matahari, maka kita yakin itu adalah benar. Maka itu dikatakan hadisiyat. Itu sesuatu yang dihukumkan oleh akal, yang mana ia ini ada persaing yang tidak tergantung kepada berulang-ulang takrir percakapan ataupun perkara yang berulang-ulang. Tentang cahaya bulan, tidak perlu kita ulang lagi. Cahaya ulang bulan itu
itu adalah hasil daripada pantulan cahaya matahari. Maka itu dinamakan hadisiyat. Wal mahsusat. Mahsusat itu adalah sesuatu yang kita memperdapatkan ataupun perkara yang kita dapatkan oleh salah satu panca indera secara zahirah. Seperti kata pendengar, pecium, perasa, pelihat, perkata, persentuh. Maka itu semua sekali dipanggil mahsusat. Wa fi dilalati muqaddimati ala natijati khilafun ati. Dan sabit wafi, dan sabit pada dilalah. Wafi dilalati, dan sabit pada dilalah. Muqaddimati, segala muqaddimah. Ala, di atas natijah. Itu khilafun ati, itu khilaf yang datang. Ianya khilaf. Maka bila berbicara tentang dilalah natijah, wa fi dilalati, ini dengan makna dilalatin natijah. Bila kita membicarakan tentang dilalah natijah, maka dasar dia adalah muqaddimah. Muqaddimah dia itu berbeza daripada pandangan para ulama. Sehingga kan ada beberapa ulama, kalau di dalam kitab Majmu'ah Muraurna, syarah bagi Sulan, syarah matan Sulan, dia ada membicarakan tentang perbezaan pandangan tentang dilalah muqaddimah. Dilalah muqaddimah. Para ulama berbeza pandangan. Para ulama berkhilaf pandangan tentang hujjah, tentang dilalah natijah, yang mana dilalah natijah itu dia berdasarkan muqaddimah. Maka ini ada pandangan para ulama. Para ulama ada berbeza pandangan sehingga dikatakan kalau di dalam kitab Majmu'atu Muraurna, saya alhamdulillah ada dihadiahkan oleh sahabat kita. Ada seorang ustaz daripada Mesir, dia hadiahkan saya. Di dalam kitab ini ada diterangkan ada 4 perbezaan pandangan para ulama tentang dilalah natijah. Boleh lihat di dalam kitab ini. Tak silap saya boleh lihat pada muka surat. Mungkin kebanyakannya orang sudah ada kitab ni. Majmu'ah Muraurna. Majmu'ah Sulam Muraurna. Di dalam kitab ini pada muka surat boleh lihat. Pada muka surat 500 570 tak silap lah. 574. Boleh dilihat di dalam kitab ini. 574 di dalam kitab ini. Maka bila menyebut dilalah natijah, maka para ulama dia berbeza pandangan. Pandangan yang pertama, saya tegang terus. Saya bagi tahu terus. Perbezaan yang pertama ataupun khilaf pandangan para ulama tentang dilalah natijah. Yang pertama adalah natijah itu dia lazim pada akal. Natijah dia lazim pada akal. Ataupun natijah itu mesti pada akal. Yang mana natijah itu lazim pada akal, yang pertama, bahawa natijah itu dia lazim pada akal. Bagi siapa? Bagi nazar, iaitu fikiran. Maksudnya, natijah itu dia tidak terlepas dari nazar. Contoh, lazim nampak bagi yang dilihatkan.
lazim nampak bagi yang dilihat. Lazim bagi nampak apa yang dilihat. Itu pandangan yang pertama yang mengatakan natijah itu lazim pada akal, ataupun lazim natijah itu lazim akal bagi nazar, bagi fikir. Maksudnya natijah itu tidak terlepas daripada nazar. Natijah itu tidak terlepas daripada fikiran. Ini pandangan yang pertama daripada Imamul Haramain. Imam Haramain, iaitu Al-Imam Juwaini radhiyallahu ta'ala anhu. Yang kedua, pandangan yang kedua tentang dilalah natijah yang ada muqaddimah. Yang kedua adalah ilmu dengan natijah itu adat. Ilmu dengan natijah itu adat. Lagi dia itu ada perbezaan dengan fikiran. Sebab apa pandangan yang kedua mengatakan ilmu dengan natijah itu adat, lagi mungkin berbeza dengan nazar ataupun fikiran? Kerana nazar itu, dia itu diciptakan oleh Allah Ta'ala. Sedangkan ilmu bin natijah itu adalah dia memperdapatkan dengan nazar, bukan dengan Allah. Ini daripada mazhab Al-Imam Abu Hasan Al-Ash'ari. Pandangan yang kedua tentang dilalah natijah. Pandangan yang kedua daripada Imam Abu Hasan Al-Ash'ari, dia mengatakan bahawa ilmu dengan natijah itu adat. Ilmu dengan natijah itu adat. Yang mana ia itu mungkin berbeza dengan nazar, berbeza dengan fikiran. Kerana apa? Ilmu dengan natijah itu adat, lagi dia itu berbeza dengan fikiran ataupun nazar. Kerana nazar itu dia diciptakan oleh Allah, fikiran itu diciptakan oleh Allah. Sedangkan ilmu binatijah itu adalah diperdapatkan dengan nazar. Natijah itu diperdapatkan dengan nazar, bukan dengan Allah. Ini mazhab Al-Imam Abu Hasan Al-Ash'ari. Yang ketiga, di antara khilaf dilalah natijah adalah ilmu dengan natijah itu dia terjadi daripada nazar, atau perkara yang difikir dengan menjadikan nazar sebagai maqdur lagi mubasyirah bagi nazar. Maksudnya natijah itu dia terjadi daripada si nazar. Natijah dia itu terjadi daripada fikiran. Contoh, bergeraknya cincin dengan sebab bergeraknya jari. Ini adalah pandangan puak Mu'tazilah. Mereka mengatakan bahawa terjadinya dari nazar ataupun ilmu binatijah itu, dilalah natijah itu terjadi daripada nazar ataupun sesuatu yang difikir dengan menjadikan nazar sebagai maqdur yang mubasyir bagi nazar. Maksudnya natijah itu dia terjadi daripada nazar. Contoh, bergeraknya cincin dengan sebab bergeraknya jari. Ini adalah pandangan mazhab ataupun pandangan puak Mu'tazilah. Maka berdasarkan pandangan puak Mu'tazilah inilah, dia berpandangan bahawa hamba itu dapat menciptakan perbuatan dari sesuatu hamba.
Ini adalah pandangan yang batil ataupun pandangan daripada puak Mu'tazilah yang mengatakan tergeraknya cincin di jari disebabkan geraknya jari-jari. Ini pandangan yang ketiga tentang khilaf dilalah natijah. Yang keempat tentang khilaf dilalah natijah muqaddimah. Itu adalah daripada mazhab atau puak falsafah. Puak falsafah dia kata natijah itu adalah dialatkan bagi nazar. Puak falsafah dia kata natijah itu dialatkan bagi nazar. Maksudnya natijah itu digunakan bagi nazar. Maksud natijah itu adalah alat bagi nazar. Dan nazar itu alat. Ini adalah pandangan mazhab falsafah. Mereka berpendapat bahawa dengan memberi bekasnya alat, dengan adanya bekas, contoh, bekas itu dia memberi, dengar katakan puak falsafah ni, natijah itu dialatkan bagi nazar. Maksudnya nazar itu adalah alat. Ini pandangan mazhab falsafah. Mereka berpandangan bahawa dengan memberi bekasnya alat, alat itu memberi bekas. Alat itu memberi bekas, maka ini pandangan yang batil. Pandangan yang batil. Maka ini adalah pandangan daripada falsafah. Dia mengatakan alat itu ada bekas. Alat itu memberi faedah. Alat itu memberi keberkasan bagi sesuatu perkara. Maka yang diterima di sini adalah daripada khilaf 4 ini dilalah natijah, iaitu yang pertama daripada mazhab Imam Haramain dan yang kedua daripada mazhab Abi Hasan al-Asy'ari. Mu'tazilah dan juga falsafah ini ditolak daripada jumhur para ulama tentang dilalah natijah muqaddimah. Baik. Itu sahabat-sahabat boleh lihat di dalam kitab Majmu' Sulam Murarno. Ini di dalam muka surat muka surat 500 sekejap ya. 564. Boleh tulis orang 564. Di dalam kitab Majmu' Sulam Murarno 574. Boleh sahabat-sahabat tulis orang tentang khilaf dilalah natijah muqaddimah, iaitu daripada 4 kumpulan. Yang pertama daripada Imam Al-Haramain, Imam Juwaini, yang kedua Imam Abu Hasan al-Asy'ari, yang ketiga puak Mu'tazilah, yang keempat puak falsafah, yang mana berbeza pandangan, khilaf pandangan ataupun khilaf pandangan tentang dilalah natijah muqaddimah. Yang diterima adalah daripada Abu Hasan al-Asy'ari dan juga Al-Imam Haramain Al-Imam Juwaini radhiyallahu ta'ala anhu. Boleh lihat di dalam kitab ini Majmu' Sulam Murarno muka surat 574. Boleh lihat, boleh tulis orang, insya-Allah. Boleh kita katakan boleh berkongsi dengan orang lain. Boleh lihat dalam kitab ini. Baik. Baik. Aqliyun au adiyun au tawalludu au wajibun wa awwalu muayyadu.
Bermula yang pertama itu akal, ataupun adi, ataupun tawalladi, ataupun wajib. Dan bermula yang pertama wa awwalu muayyadun. Dan bermula yang pertama itu yang dikuatkan akan dianya yang pertama. Adapun perbahasan tentang bait ini telah dijelaskan oleh ataupun telah dijelaskan satu persatu di atas, maka bolehlah lihat di dalam bait-bait yang sebelum ini. Supaya apa? Supaya kita faham dan supaya kita tahu apa penjelasan tentang bait-bait tentang aqliyun au adiyun au tawalludu. Di dalam bait yang telah lepas, insya-Allah. Baik, kita masuk pada khatam. Bismillahirrahmanirrahim. Khatimatun. Bermula ini itu khatimah ataupun penutup. Wa khata'u burhani haitsu wujida fi maddati aw suratin fal mubtada. Dan bermula tersalah burhan, khata' burhan, dan bermula tersalahnya burhan itu haitsu wujida, itu pada sekira-kira wujida diperdapatkan akan dianya khata' burhan tu fi maddati pada maddah au fi surati ataupun au surati atau pada surah fal mubtada, maka bermula mubtada. Maka kesalahan yang pertama di dalam bait ini, kesalahan yang pertama yang mana terjadi pada burhan itu ada kala dia terdapat pada maddah. Maksudnya pada tiap-tiap dua muqaddimah ataupun pada surah, maksudnya diri surah. Adapun kesilapan pada maddah, maka itu akan dijelaskan pada bait yang insya-Allah akan datang. Maksudnya dalam bait ni kesilapan yang pertama yang mana yang terjadi pada burhan itu ada kala dia terdapat pada maddah. Maksudnya dia itu terjadi pada tiap-tiap dua muqaddimah ataupun pada surah. Maksudnya diri surah. Maksudnya kalau kesilapan maddah itu akan jelaskan di bawah nanti. Baik. Fi lafzi kashtiraki au kaja'li dha tabayuni mislat raddi fi ma'khaza. Bermula lapah itu ada kalanya lapah tu kashtiraki seperti ishtirak, au kaja'liza atau seperti menjadikan yang mempunyai tabayyun, mislah seperti radifi muradif, ma'khaza akan tempat ma'khaz, akan tempat mengambil. Maka kesilapan yang terjadi pada maddah ataupun pada muqaddimah itu ada kala pada lafaz. Contoh pada lafaz ishtirak. Contoh kita kata hadza qira. Minum air dulu. Baik. Kuat sangat tepi. Sikit dekat kau. Baik.
Maka kesilapan yang terjadi pada madah itu ada kala pada lafaz. Seperti contoh pada lafaz ishtirak. Pada lafaz ishtirak boleh lihat pada bait-bait yang telah lalu. Ataupun dia jadikan lafaz itu tabayyun, seperti lafaz muradif. Contoh kita kata haza sarum. Maka lafaz ini adalah diisyaratkan kepada lafaz saya ghairu qata. Saifun ghairu qata. Maka ini boleh dilihat dalam bait-bait yang telah lalu pada pasal ataupun perkara-perkara berkenaan tentang ishtirak, muradif dan lain-lain. Kadang-kadang dia terjadi kesilapan madah itu terjadi pada lafaz ishtirak ataupun lafaz tabayyun. Seperti lafaz muradif dan lain-lain. Wa fi ma'ani li istibasi kazibah bizati sidqin fafhami mukhatabah. Dan pada segala makna, wa fi ma'ani, dan pada segala makna, li iltibasi, kerana apa? Kerana serupa kazibah, yang dusta, kazib yang dusta, bizati dengan zat, sidqin benar, fafhami mukhatabah, maka faham olehmu akan mukhatabah, akan mukhatab. Maka kesalahan ataupun kesilapan yang sering terjadi pada beberapa makna itu kerana ia itu menyerupai qadiyah yang dusta, qadiyah yang kadzib dengan qadiyah yang siddiq. Kesilapan yang terjadi pada beberapa makna itu kerana kadang-kadang qadiyah yang kadzib, yang dusta dengan qadiyah yang benar itu disamakan, diserupakan. Maka perlu kita katakan, kita faham. Perlu kita faham bahawa qadiyah yang kadzib dengan qadiyah yang siddiq itu tidak boleh mulaim, tidak boleh bersama. Maka yang menjadi kesilapan setengah makna adalah disebabkan diserupakan qadiyah yang benar dan qadiyah yang kadzib. Maka itu telah dijelaskan. Itu akan dijelaskan pada bab yang akan datang insya-Allah. Itu bab qadiyah. Baik. Kamithli ja'li aradi kadzati au natiji ihda muqaddimati. Seperti jadi arad. Ini contoh pada kata muqaddimah yang kadzib dengan muqaddimah yang siddiq, yang membawaki kepada makna yang salah. Kamithli ja'li aradi, seperti kadzati, seperti zat ataupun seperti zati, au natiji atau natijah, ihda akan salah satu muqaddimah. Maksudnya kesilapan, kesalahan yang sering terjadi kepada makna itu seperti yang menjadikan arad bagaikan zati, menjadikan arad bagaikan zat. Contoh, jalisun fi safinah mutaharrikun wa kullu mutaharrikun la yusbit fi mawdi'i wahid. Maka pernyataan yang saya sebutkan tadi, salah satu daripada kedua itu adalah kadzib, dusta. Jika apa? In
in makna. Dengan makna, dengan maksud mutahari itu pada kedua dengan makna yang satu. Ini contoh kesilapan yang mana terjadi pada makna. Dan mana dia menjadikan arak bagaikan zat. Arak sifat dijadikan sebagai zat. Tidak boleh. Zat, arak. Tidak boleh bersatu. Tidak boleh kita jadikan arak itu zat. Zat itu arak. Tak boleh. Baik. Wal hukmi lil jinsi bi hukmin naw'i. Wa ja'li kal qat'i ghaira qat'i. Dan seperti hukum lil jinsi bagi jenis, bi hukmi dengan hukum nau'i, hukum no', wa ja'li dan seperti jadi, kal qat'i seperti jadi yang tiada qata' ghaira kal qat'i seperti qata' ghaira qat'i yang tiada qata' seperti qat'i. Maka contoh lagi. Contoh perkara yang boleh merosakkan makna. Ataupun perkara yang sering terjadi yang boleh merosakkan kesilapan kita, yang sering terjadi pada kesalahan makna. Kadang-kadang kita ini menhukum kepada jenis melalui hukum no'. Kita menhukumkan jenis. Bermula manusia, itu jenis hayawan. Kita menhukumkan manusia jenis itu dimasukkan, disamakan dengan no'. Ciri daripada jenis. Bermula no' manusia itu yang bertutur, yang berfikir, itu no'. Jenis no' daripada jenis. Maka kadang-kadang yang merosakkan makna adalah kita masukkan, kita samakan jenis dengan no'. Jenis dengan dengan no'. Contoh kita kata farsun hayawan. Bermula kuda itu haiwan. Wa kullu hayawan natiqun. Dan bermula setiap hayawan itu natiq. Maka dengan kita menjadikan yang tidak ada qat'i seperti qat'i. Contoh kita kata hadza mayyit wa kullu mayyit jama'. Jami'. Maka dengan ini kita ini menhukumkan sesuatu jenis melalui hukum no'. Minta maaf, lagi dekat sikit. Melalui hukum no'. Melalui hukum no'. Tu. Itu di antara contoh yang merosakkan makna. Kadang-kadang dia menjadikan hukum jenis bagi hukum no'. Maka itu akan merosakkan makna. Baik. Wathani kal khuruji an ashkalihi wa tarki syarti natji min ikmalihi. Dan bermula yang kedua, itu seperti kal khuruji, keluar dari beberapa iskal. Syakalnya, maknanya syakalnya kias. Wa tarki syarti natji min ikmalihi. Dan seperti meninggalkan syarat. Syarat natijah tu. Min ikmalihi, daripada menyempurnakannya kias. Maka kesilapan yang kedua, yang mana yang terjadi daripada ataupun yang terjadi pada surah ataupun hai'ah surah, itu seperti keluar daripada syakal kias. Syakal kias, keluar daripada ruang lingkup syakal. Contoh kita kata kullun insanun hayawan wa kullu farsun jismun. Tu. Maka
di antara dua muqaddimah yang saya sebutkan tadi, itu tidak ada lapas, tidak ada beza lapas yang mana ia berulang-ulang. Dan dia itu contohnya tidak ada penyempurnaan syarat-syarat natijah. Contoh kita kata tidak ada beza ijab ataupun beza adanya ijab pada sughra dan kulliyah pada kubra, pada syakal yang pertama ataupun lain-lain. Maka yang menjadi kesalahan yang terjadi pada surah ataupun hai'ah surah, kadang-kadang itu keluar daripada syakal yang sebenar, yang mana itu tidak menyempurnakan syarat-syarat natijah. Antara syarat-syarat natijah, kadang-kadang ia ijab pada sughra dan dia kulliyah pada kubra. Boleh dilihat pada bab syakal yang saya telah sebutkan sebelum ini, ataupun setelah saya bacakan sebelum ini, boleh lihat, itu boleh lebih mafhum. Dan saya tidak akan ulang lagi lah. Tidak akan ulang lagi. Maka itu boleh merosakkan tarkib surah. Tarkib surah ataupun hai'ah. Itu. Hai'ah. Baik. Hadza tamamul gharadi maqsudi min ummahati mantiqi mahmudi. Bermula ini, itu tamamu sempurna. Gharadi maksudi sempurna maksud, min ummahati daripada asalnya ilmu mantiq yang pewajib, yang diperwajibkan akan mahmudi, akan dianya ilmu mantiq, min ummahati, akan ilmu mantiq. Maka keseluruhan huraian, keseluruhan perbahasan yang mana yang telah dijelaskan pada bait-bait yang telah lalu, itu sudah sempurna, kata musannif. Hadza tamamul gharadi maqsud. Bait-bait yang telah lepas, yang telah dibicarakan pada muqaddimah lagi, dak. Alhamdulillahilladzi qad akhrajana ta'ija fikri li arbabihi wa hatta anhum min sama'i akli, sampailah sekarang. Maka bait-bait yang telah lepas itu telah sempurna, kata musannif, dan telah sampai kepada tujuan maksudi, telah sampai kepada tujuan, yang mana dasar ilmu mantiq yang mesti dipelajari oleh keseluruhan kesekalian umat Islam. Maksudnya perkara-perkara yang dasar, perkara-perkara yang menjadi asas di dalam ilmu mantiq, kata musannif, telah sempurna, telah tercapai maksud seperti mana yang diucapkan pada bait-bait yang telah lalu. Itu baik. Qadin taha bihamdi rabbil falaqi ma rumtuhu min fanni ilmi mantiqi. Sungguh qadin taha, sungguh telah sampai ianya musannif bihamdi dengan memuji. Laju-laju sikitlah kita baca. Qadin taha bihamdi rabbil falaqi ma rumtuhu min fanni ilmi mantiqi. Sungguh telah sampai ianya musannif bihamdi dengan memuji Rabbi falaqi, yang empunya waktu subuh, falak yang empunya waktu subuh, ma rumtuhu aku qasad akannya Tuhan, min fanni daripada karangan ilmu mantiq. Maka pengarang kitab ini telah sampai kepada, kita katakan, suatu tujuan atau suatu perkara
yang kita katakan patut dan layak dipuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah itu yang menguasai subuh. Yang mana yang menguasai waktu subuh, waktu yang subuh. Kita katakan waktu matahari nak terbit. Selama ilmu mantik itu dia masih ada di dalam ingatan musannif. Maka bait ini di dalam bait qadin taha ini adalah bait, kata musannif adalah bait muallif. Bait muallif. Bait ayah kepada muallif. Bait ayah kepada muallif. Yang mana ayah Syekh Abdul Rahman Al-Akhdari ini, dia ini memerintah Syekh Abdul Rahman untuk memasukkan di dalam kitab muallif. Dalam kitab dia ni, maka musannif pun masuk kerana dia itu mengharap keberkahan daripada ayahnya. Bait qadin taha bihamdi rabbil falaq ini adalah ucapan daripada ayah kepada Syekh Abdul Rahman Al-Akhdari. Yang mana ayah dia ini suruh Syekh Abdul Rahman masukkan ayat tentang qadin taha bihamdi rabbil falaqi. Maka Syekh Abdul Rahman pun, maka dia nak mengambil keberkatan daripada ayah dia, dia memasukkan bait ini, ucapan daripada ayah dia ke dalam bait dia ni. Maka dia masukkan dalam kitab dia. Panjang lagi. Sikit lagi. Nazammahu abdul zalilun muftaqir li rahmati maula azimi muqtadir. Telah menyusun akannya nazam abdu oleh hamba, zalilun yang hina, muftaqirun lagi yang berhajat. Ianya hamba abdun tu li rahmati bagi rahmat Tuhan, maula yang agung, azimi lagi yang kuasa, muqtadir. Saya tak jelas lah, saya baca laju sikit. Akhdariyu abidun rahmani murtaji min rabbihi mannani. Hamba yang akhdari, siapa yang menyusun ni? Iaitu hamba yang akhdari. Abidun, iaitu abid rahman. Murtaji, yang mengharap ianya abidun rahmani. Min rabbihi, daripada Tuhannya, abidun rahmani. Mannani, yang memberi nikmat. Maghfiratan tuhitu bizzunubi wa takshifu ghita'anil qulubi. Maghfiratan akan jadi maf'ul pada akhdarun tu ataupun murtaji tu, yang akan mengharap keampunan. Atau pada kata murtaji, yang mengharap ataupun maf'ul jadi murtaji tu maf'ul pada murtaji. Akan mengharap apa? Mengharap keampunan. Tuhitu, yang menghapus, bizunu, yang menghapus ianya keampunan, bizunubi, dengan segala dosa, wa takshifu, dan membuka ianya ampunan, khita, dosa itu, anil qulubi, akan tutupan daripada hati. Wa an yusibana bi jannati ula fa innahu akramu man tafaddala. Dan bahawa membalas, wa an yusibana, dan bahawa membalas ianya Allah, bi jannati, dengan syurga, ula, yang tinggi, fa innahu, maka kerana bahawa sungguhnya Allah, akramu, itu yang paling mulia, siman yang mengunia ianya siman, tafaddala, yang mengunia ianya siman. Kun akhi lil mubtadi musawmihan wa kum li islahi
fasadi nasihan. Jadilah kamu, kun akhi, jadilah kamu lil mubtadi, wahai saudaraku, musamihan. Kun akhi, jadilah kamu akhi, wahai saudaraku, lil mubtadi, bagi orang yang baru belajar. Musamihan, ilmu itu yang memimpin. Wakum, dan jadilah kamu li islahi, bagi memperbaiki, li islah, memperbaiki, fasadi, kerosakan, nasihan, itu yang menasihati. Kita baca laju sikit, kita baca matang je lah, kita terjemah matang je, kerana di belakang ini hanyalah penyusun daripada musannif saja. Wa aslihi fasada bita'ammuli, wa in badihata fala tubaddili. Perbaikan ataupun perbaiki olehmu, fasada, akan yang rosak, bita'ammuli, dengan cara memikir atau cara ta'amul, wa in badihata, dan jika ada ianya perbaiki aslih itu segera, maka jangan engkau fala tubaddili, engkau ganti. Izqila kam muzayyifin sahihan li ajli kauni fahmihi qabihan. Kerana apa? Kerana dikatakan orang, izqila, kerana dikatakan orang, kam, banyak, maziyifin, banyak sekali, sahihan, orang yang merasa yang benar, li ajli kauni, kerana apa? Kerana keadaan fahamnya seseorang itu qabihan, yang buruk. Wakum lima lam yang tasif li maqsudi al-uzru haqqu wajibun lil mubtadi. Katakanlah, wakul, dan katakanlah, liman, bagi siman-siman, lam, yang tidak, seseorang yang tasif, ianya seseorang, lil maksudi, bagi tujuanku, iaitu maksudku, al-uzru haqqu, bermula uzur itu haqqu, benar, wajibun, lagi mesti ianya uzur, lil mubtadi, bagi siman-siman. Siman yang mana? Siman-siman yang baru belajar. Siman-siman yang baru belajar, lil mubtadi. Wali bunayya ahda wa 'ishrina sanah ma'ziratun maqbulatun mustahsanah. Dan bagi anak-anak, wali baniyah, dan bagi kanak-kanak, ihda, libaniyah, anak laki-laki lah, dan bagi anak laki-laki, ihda, satu, wa 'ishrina, dan 20. 20 mana? Sanah, 20. Apa yang 20 ni? Maksudnya 21 tahun. Wa 'ishrina sanah. Wali bani ahda wa 'ishrina sanah, 21 tahun. Bermula ma'ziratun, bermula uzur itu, maqbulatun, diterimakan akan ianya uzur, lagi dibaguskan, mustahsanah, baguskan akan dianya uzur. La sayyaman fi 'ashirin kuruni zi jahlin wal fasadi wal futuni. La siyaman, apa lagi, ataupun lebih-lebih lagi, ashirin, fi ashirin, pada yang ke-10, kurun, zi jahli, yang mempunyai
yang mempunyai kejahilan, wal fasadi kerosakan, dan futun fitnah. Wa kana fi awwaili muharrami ta'lifu hadza rajazi munazzami. Dan adalah ianya susunan ini bahar rojas. Susunan ini adalah bahar rojas. Yang dinazamkan akan dianya bahar rojas itu pada awal-awal bulan Muharram. Maksudnya ta'lifu hadza rajazi munazami awwa ili muharrami. Kena buat gitu. Min sanati ataupun min sanati ihda wa arba'ina. Min daripada sanati tahun, ihda satu, wa arba'ina dan 40. Min daripada ba'di sesudah tis'ati 9 minal daripada mi'ina daripada 100. Maksudnya 941. Maksudnya susunan musannif susun nazam ini adalah daripada dimulai daripada tahun 941 Hijri. Musannif susun bahar rojah ni, nazam ni. Thumma salatu wassalam sarmada ala rasulillahi khairi man hada. Kemudian bermula rahmat dan sejahtera selama-lama itu sabit bagi Allah, sabit bagi Rasul, iaitu sebaik-baik khairi man hada, sebaik-baik orang yang ataupun sebaik-baik siman, man hada yang memberi petunjuk ianya siman. Wa alihi wa sahbihi thiqati as-saliki nasubulan najah. Dan keluarganya Rasulullah, dan sahabatnya Rasulullah, thiqati yang dipercayai, ianya keluarga dan sahabat Rasulullah, as-salikina lagi yang menempuh, yang berjalan oleh mereka itu subulan najati, akan jalan kelepasan, akan jalan kejayaan. Maqata'at syamsun nahari abruja wa tala'al badru muniru fi duja. Selama mana? Selama meliputi oleh matahari syamsu nahari di siang, abruja di siang hari, akan beberapa buruj. Buruj ni bintang-bintang lah. Wa tala'a dan terbitlah, wa tala'a badru dan terbitlah bulan, muniru yang fidduja dalam kegelapan. Tu. Maka alhamdulillah khatamlah sudah. Kita baca habis dah lah khatam tu. Maka alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita telah khatam membaca matan sulam munawraqi fil ilmi mantiqi. Kita berdoa kepada Allah agar supaya dengan keberkatan Syekh Abdul Rahman Al-Akhdari ataupun Syekh Abdul Rahman bin Muhammad As-Saghir Al-Akhdari, seorang para ulama yang mana beliau ini menulis Bahar Rojah Nazam ini pada 941 Hijri. 941 Hijri.
Syekh Abdul Rahman bin Muhammad As-Saghir Al-Akhdari tulis kitab ini pada tahun 941 Hijri. Dan kita berdoa kepada Allah dengan keberkatan pada malam ini, iaitu malam 1 hari Jumaat. Kita berdoa kepada Allah dengan khatamnya kitab kita ini. Kita memohon kepada Allah keberkatan musannif agar dibukakan pintu-pintu kefutuhan kepada kita. Allahumma ftah alaina futuhal arifina bika bil hikmah. InsyaAllah ta'ala amin. Alhamdulillah, insyaAllah. Moga-moga Allah Ta'ala memberkati kita, insyaAllah. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'alna aqidatana aqidatan ahlus sunnati wal jamaah minal asyairah wal maturidiyah. Allahumma ja'alna minal amilin wa ibadatan wa mukhlisin. Allahumma ja'alna jam'ana hadha jam'ana marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqana min ma'sumah. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imamah. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Rabbana iftah bainana wa baina bil haqqa wa anta khairul fatihin. Allahumma zidna ilman nafi'a warzuqna fahman nabi. Nawaitu ta'alluma wa ta'lin wa tazkur wa tazkir wa nafa'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wa hatta ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair ibtigha wajhillah mardatihi wa qurbihi wa thawabih. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahil alamin. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Adada kulli harfi kutiba au yuktabu adada kulli harfi kutiba au yuktabu. Sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.